Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah serta warga IPG Kampung Tun Seng On, didoakan agar semuanya berada dalam keadaan yang terbaik, sentiasa dipelihara oleh Allah Ta'ala, dan insyaAllah kita dapat lagi bersama dalam program Budaya Quran bagi tarikh 2 Zulhijjah bersamaan 23 Julai, dan insyaAllah kita masih lagi akan membicarakan serta membaca surah Al-Kahfi ayat 35 hingga 45, muka surat 298. Dan insyaAllah marilah kita sama-sama memulakan program kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum kita pergi kepada tilawah yang akan dipimpin oleh sahabat kita Al-Fadhil Ustaz M. Asrar bin Sudun, marilah kita sama-sama menghayati dan mengikuti bacaan nazam Kalamun Qadim, dan ini telah pun diperkenalkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Johor agar ianya dimasukkan dalam salah satu agenda bagi melaksanakan program Budaya Al-Quran. Marilah kita sama-sama menghayati dan mengikuti bacaan nazam Kalamun Qadim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati. Kalamun qadimun
وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل وصحابتي كلام قديم لا يمال سماعه تنازه عن قولي وفعلي ونياتي Baik, Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya kita mempersilakan Al-Fadhil Ustaz M. Asrar bin Sudun untuk memimpin kita membaca surah Al-Kahfi ayat 35 muka surat 298. Silakan Ustaz, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا. Dan ia pun masuk ke kebunnya bersama-sama rakannya, sedang ia berlaku zalim kepada dirinya sendiri dengan sebab kufurnya, sambil ia berkata, aku tidak fikir kebun ini akan binasa selama-lamanya. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا. Yang ni kena sekali lagi sebab Rabbi itu dua harakat. Rabbi. Rabbi ya? Oh ya, semula وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا. Dan aku tidak fikir hari kiamat akan berlaku. Dan kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhanku sebagaimana kepercayaanmu, tentulah aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru akafarta billadhi khalaqaka min turab
خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Berkatalah rakannya kepadanya semasa ia berbincang dengannya, patutkah engkau kufur, ingkar kepada Allah yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari air benih, kemudian ia membentukmu dengan sempurna sebagai seorang lelaki? Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Tetapi aku sendiri percaya dan yakin dengan sepenuhnya bahawa Dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak sekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Dan sepatutnya semasa engkau masuk ke kebunmu berkata, semuanya ialah barang yang dikehendaki Allah. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Kalau engkau memandangku sangat kurang tentang harta dan anak berbanding denganmu, fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbana. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan mengurniakan daku lebih baik daripada kebunmu, dan aku bimbang Dia akan menimpakan dengan bala bencana dari langit, sehinggalah menjadilah kebunmu itu tanah yang licin tandus. Au yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba. Ataupun air kebun itu akan menjadi kering ditelan bumi, maka yang demikian engkau tidak akan dapat mencarinya lagi. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي
ahada. Dan segala tanaman serta harta bendanya itu dibinasakan. Lalu jadilah ia membalik-balikkan kedua tapak tangannya kerana menyesal terhadap segala perbelanjaan yang telah dibelanjakannya pada kebun-kebunnya. Sedang kebun-kebun itu runtuh junjung-junjung tanamannya. Sambil dia berkata, alangkah baiknya kalau aku tidak sekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku. Walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Dan ia tidak mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya selain dari Allah, dan ia pula tidak dapat membela dirinya sendiri. Hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun sawaban wa khairun uqba. Dan pada saat yang sedemikian itu, kekuasaan memberi pertolongan hanya tertentu bagi Allah, Tuhan yang sebenar-benarnya. Dialah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi kesudahan yang berbahagia kepada hamba-hambanya yang taat. Wasbir wadrib lahum masalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tazruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan kemukakanlah kepada mereka misal perbandingan. Kehidupan dunia ini samalah seperti air yang kami turunkan dari langit, lalu bercampur aduklah tanaman di bumi antara satu sama lain, dan kembang suburlah ia disebabkan air itu. Kemudian menjadilah ia kering hancur ditiup angin. Dan ingatlah, adalah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan jazakallahu khairan jazak kepada sahabat kita Al-Fadhil Ustaz M. Asrar bin Sidon atas bacaan itu tadi. Dan untuk itu marilah kita sama-sama kongsikan terlebih dahulu tentang hukum tajwid daripada bacaan-bacaan tadi, dan ini bertepatan dengan objektif kita, iaitu memperelokkan bacaan Al-Quran dengan fasih dan juga bertajwid. Jadi antara ayat yang kita boleh kongsikan di sini, iaitu pada ayat yang ke-35, iaitu pada bacaan hadhihi abada.
hadhihi abada. Baik, di sini tentulah ianya berkaitan dengan memanjangkan bacaan, iaitu hukum mad, ya. Dan apa yang kita boleh perhatikan di sini ianya adalah adanya di sini tanda ya, dalam bentuk seperti ini, dan sebelumnya ada ha, dhamir ataupun ganti nama diri, dan wujudnya tanda ya ini disebabkan ha ini berbaris bawah. Apabila berbaris bawah, maka tanda yang dimunculkan untuk memanjangkan bacaan ialah ya. Sekiranya pada ha dhamir ini bertanda berbaris hadapan, maka tanda bacaan di sini ialah waw kecil. Dan inilah berkaitan dengan mad silah. Dan mad silah ini sebenarnya tuan-tuan adalah ada dua jenis, mad silah yang pendek, qasirah, dan satu lagi ialah mad silah tawilah, yang panjang. Dan mad silah tawilah ini adalah jenis yang kedua, iaitu panjang, kerana pada kalimat berikutnya diawali dengan huruf hamzah. Itulah panduan kita bagi mengenali tentang hukum mad silah tawilah, dan dipandukan lagi dengan tanda seperti ini, ya. Tanda bergelombang ini menunjukkan ianya perlu dibaca lebih daripada 2 harakat, berbeza dengan mad silah qasirah, dibaca dengan sekadar 2 harakat ataupun seperti mad asli. Itu yang pertama. Yang kedua ialah tentang hukum idgham yang terdapat pada kalimat ini di ayat ke-36. Wala irruditu. Ada idgham yang pertama, nun mati bertemu ra, itu idgham bila gunnah. Tetapi yang saya nak fokuskan di sini ialah idgham yang di sini, iaitu dal, ya. Bunyi dal ini, dal yang pertama ini kosong, bermaksud di situ menerima tanda mati. Bunyinya dimasukkan ke dalam bunyi ta, ya, dan kita dipandukan dengan adanya tanda sabdu. Maka kita akan baca rudit tu. Jadi dal ini tidak difungsikan kerana sebutannya telah pun dimasukkan ataupun idgham ke dalam huruf ta. Dan idgham ini ialah idgham mutajanisain, iaitu sama makhraj tetapi berbeza dua huruf ini dari aspek sifat. Baik, yang ketiga tuan-tuan ialah tentang hukum tajwid yang kita boleh kongsikan, iaitu tentang hukum qalqalah pada ayat yang ke-44. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Okey, nampaknya bacaan qalqalah itu dilantunkan agak keras, agak besar, dan ini disebabkan huruf qalqalah di sini ianya asalnya memang berbaris tetapi dimatikan kerana waqaf serta bertanda sabdu. Lillahil haqq, sempurnakan dahulu sabdu diikuti dengan menyempurnakan qalqalah bagi huruf qaf. Okey, baik. Seterusnya ialah tentang kalimat fakhtalata pada ayat ke-45, iaitu ayat yang terakhir. Fakhtalata, ini tentang sebutan. Jadi huruf kha perlu diraikan betul-betul sifatnya akh. Okey. Akh, fakhtalata. Jadi ta perlu ditebalkan, itu memang sifatnya sebab menerima tadi baris atas ta. Jadi yang hendak difokuskan ialah hati-hati dengan sebutan lam. Fakhtalata, bukannya fakhtalata. Itu kadang-kadang berlaku pada beberapa bacaan. Baik, insya-Allah itu sahaja untuk hukum tajwid, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah membimbing kita agar kita dapat membacanya dengan baik dari semasa ke semasa, insya-Allah. Baik tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk melengkapkan objektif kita yang berikutnya, kita masih lagi membicarakan soal kisah pemilik dua kebun yang bermula pada ayat yang telah kita bacakan pada minggu lepas, ya. Ayat yang ke-32, 33, 34, ya. Dan di situ pemilik kebun ini tentulah mereka yang kaya, seorang yang kaya,
dan sahabatnya adalah seorang yang biasa, miskin. Apa yang menarik di sini ialah pada ayat ke-34 kita telah pun didedahkan tentang kata-kata si kaya ini, iaitu pemilik dua kebun ini, menyatakan dia ada kehebatan, dia ada kekayaan, dia ada kemuliaan. Jadi apakah kisah selanjutnya tentang mereka ini? Jadi hari inilah kita akan bicarakan tentang hal kisah pemilik dua kebun ini dari aspek bahayanya syirik asbab. Syirik ada beberapa jenis syirik asbab, iaitu pada ayat 35 hingga 39, serta tentang pentingnya mentauhidkan Allah SWT yang terkandung dalam ayat ke-40 hingga 44. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan bicarakan yang pertama dahulu. Baik, apabila si kaya ini, pemilik dua kebun ini telah pun menunjukkan rasa riaknya, dia ada kekayaan, dia ada kemuliaan, maka di situ dia lanjutkan lagi dengan kata-katanya, iaitu semasa beliau memasuki kebunnya dengan ungkapan daripada Allah Ta'ala, wa huwa zalimu li nafsih, tanpa beliau sedari sebenarnya kata-katanya itu adalah kata-kata yang menzalimi dirinya sendiri. Dan dia terus berkata lagi, azunnu an tabida hadhihi abada, aku tidak fikir kebun ini akan binasa selama-lamanya. Sudahlah mengatakan sesuatu yang ria pada ayat ke-34. Jadi riya dan takabur ini berterusan dalam katanya yang terkandung dalam ayat yang ke-35. Inilah yang kita kena awas dan hati-hati, sebab ianya adalah berkait dengan satu tahap riya yang amat berbahaya yang dinyatakan dalam objektif tadi, iaitu syirik asbab, yang kita boleh rujuk dalam tulisan Imam As-Sanusi dalam kitabnya Al-Muqaddimat, iaitu membahagikan syirik kepada 6 jenis. Salah satu daripadanya ialah syirik asbab, menyandarkan satu kesan terhadap sebab tertentu yang bersifat adat, seperti contohnya berpegang bahawa manusia ni kenyang semata-mata kerana makan, bukannya kerana Allah Ta'ala. Samalah juga dengan kisah pemilik dua kebun ini, yang kaya ini, yang telah meletakkan kekayaannya semata-mata hasil usahanya. Ini yang kita kena awasi, sebab syirik jenis ini, syirik asbab ini adalah syirik yang boleh menjejaskan akidah secara ijma'. Dan apabila dibincangkan tentang perkara ini, tentulah ianya berkait dengan apa yang disebut sebagai wa huwa zalimu li nafsih. Inilah sebenarnya yang berlaku pada hakikatnya. Walaupun si kaya ini mendakwa dia hebat, dan dia pun berkata ini akan kekal sampai bila-bila, dengan fikirannya tanpa merujuk kepada panduan wahyu ataupun panduan ilahi, maka dengan sendirinya si kaya ini telah melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri, bukannya menzalimi sahabatnya. Kita jelas daripada sini, dia berkata-kata ini adalah sambil berbicara dengan sahabatnya yang si miskin. Jadi ini yang dikatakan zalim li nafsi, zalimu li nafsi. Baik, ada juga ungkapan lain bagi syirik ini ialah syirik fit tawakkul, yang juga bertentangan dengan konsep akidah, iaitu kita kena lihat, walaupun Allah berikan kita akal, Allah berikan kita panca indera untuk ikhtiar dan usaha, tetapi kita ada pergantungan kepada Allah SWT. Inilah dia panduan kehidupan dalam berakidah bagi orang Islam. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi kita dapat gambaran seolah-olah mereka berdua ini berjalan-jalan di kebunnya sambil si kaya membicarakan kehebatannya. Dan
perkara yang perlu kita ambil pengajaran daripada aspek ini ialah pergantungan mestilah sentiasa kepada Allah SWT. Sebab Allah yang memberikan segala-galanya. Sama ada Allah memberikan kekayaan ataupun sebaliknya, kemiskinan. Sama ada Allah memberikan kesihatan ataupun sebaliknya, penyakit. Itu semua adalah tujuannya ialah untuk menguji manusia. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu kita kena yakini betul-betul dan fahami betul-betul apa juga yang berlaku adalah takdir dari Allah Ta'ala. Ada orang berusaha macam mana sekalipun tetapi akhirnya miskin. Ada orang yang berusaha macam mana sekalipun akhirnya kaya. Ada orang berusaha macam mana sekalipun akhirnya sakit. Ada orang berusaha macam mana sekalipun tetapi sehat. Dan itu semua adalah kembali kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang memimpin kita untuk sentiasa bermuhasabah. Kalau ianya berbentuk nikmat, maka kita syukuri. Tapi kalau ianya berbentuk sebaliknya, kita bermuhasabah, redha, memperbaiki diri, dan tidak menjadi seperti si kaya ini yang langsung meletakkan bahawa segala-galanya adalah kepada dirinya sendiri. Malah cuba untuk menafikan adanya hari akhirat dengan kata, aku tidak fikir kebun ini akan binasa selama-lamanya. Sampai begitu sekali. Samalah juga dengan perangai si Fir'aun. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik, seterusnya si kaya ini masih lagi berbicara tentang kehebatannya ini. Pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-36, wa ma adhunnu sa'ata qa'imah. Kata si kaya, dan aku tidak fikir hari kiamat akan berlaku. Sebab dia bimbang. Kalau berlaku hari kiamat, kekayaannya akan musnah. Hartanya akan musnah. Jadi inilah dugaan yang besar bagi mereka yang diberikan nikmat kekayaan agar kembali kepada meletakkan empunya kekayaan itu adalah yang hak daripada Allah SWT. Kalau tidak, jadilah seperti ini. Jadilah seperti Fir'aun. Jadilah seperti Qarun. Mereka lupa bahawa dunia ada pencipta, bahawa Allah boleh melakukan segala-galanya. Baik. Ini juga ada kaitan dengan kisah pemuda Al-Kahfi. Untuk meletakkan bahawa adalah perkara benar ataupun hak tentang akan wujudnya hari kebangkitan. Sebab itu diceritakan dalam Al-Quran banyak situasi-situasi termasuk cerita pemuda Al-Kahfi. Setelah ditidurkan, maka berlaku perubahan kumpulan masyarakat. Bila mereka ini kembali sedar, dijagakan Allah Ta'ala, mereka berada pada masyarakat yang lain, maka masyarakat akan mengkagumi kekuasaan Allah Ta'ala sebab itu boleh dilakukan oleh Allah Ta'ala. Maka sudah pasti Allah mampu untuk melakukan yang lain termasuk hari kebangkitan, hari akhirat. Maka begitu juga dengan hal kisah yang kedua ini. Masih ada lagi kumpulan manusia yang cuba untuk menafikan kewujudan hari akhirat. Sedangkan itu adalah pasti. Kalau itu berlaku, maka ianya akan menjiwai seseorang untuk menolak keimanan kepada hari akhirat, akhirnya kufur kepada Allah Ta'ala. Awas kepada segala yang kita dapat, itu adalah cubaan, ujian, ibtila daripada Allah Ta'ala untuk nak test kita ni terbaik ataupun tidak, bertakwa ataupun tidak. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik tuan-tuan. Tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya. Dan si kaya ini masih lagi ada harapan-harapan yang luar biasa semata-mata untuk memuaskan nafsunya. Dengan katanya, wala irruditu ila rabbi
la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhanku, sekali-sekala terdetik juga pada si kaya ni bahawa dia satu masa akan mati. Ini maknanya masih berlaku dalam jiwa manusia berbolak-balik, sekejap beriman, sekejap tidak, sekejap beriman, sekejap tidak. Baik, dalam hal itu pun dia tetap nak meletakkan bahawa satu keyakinan Allah nak berikan juga kebaikan macam mana dia dapat di dunia, kekayaan kebun, harta benda dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perkara yang kita perlu awasi di sini iaitu tidak semestinya kekayaan yang diperolehi di dunia ini sebagai satu tiket untuk menyatakan bahawa kita akan kekal memperoleh nikmat di hari akhirat. Bukan. Sebab itu kita lihat ramai orang kaya menjadi riak di dunia sebab mereka telah meletakkan bahawa Allah telah pilih mereka. Bukan. Itu semua adalah cobaan, dugaan, ujian. Jadi ada orang diuji dengan kaya, ada orang diuji dengan miskin, ada orang diuji dengan sehat, ada orang diuji dengan sakit, ada orang diuji dengan kesempitan masa, ada orang diuji dengan kelapangan masa. Itu semua adalah di dunia ini, segala-galanya adalah ujian bagi orang yang beriman. Lulus ujian, selamatlah mereka. Tapi bagi orang yang tidak beriman, mereka tetap meletakkan ini satu kebanggaan. Wal'ayazubillah, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dan menyelamatkan kita daripada situasi seperti si kaya ini. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi ramai yang sangka mereka yang diberikan kehebatan luar biasa di dunia, kekayaan dan sebagainya itu, mereka sangka mereka juga akan selamat di akhirat. Belum pasti, tuan-tuan. Jadi apa yang menjadi bekaran kepada kita untuk selamat di akhirat ialah amal baik di dunia serta keimanan yang hebat dan tertinggi serta terunggul terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan lain-lain perkara yang berkait dengan rukun-rukun iman. Dan paling penting sekali di sini untuk mendapatkan pengiktirafan daripada Allah Ta'ala agar amalan kita itu diterima, iaitu mestilah ada nilai keikhlasan. Tidak ada maknanya segala kehebatan di dunia ini sekiranya ianya tidak disusuli dengan keikhlasan yang terkandung dalam niat. Sebab itu disebut innamal a'malu bin niat. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, sesungguhnya setiap perkara itu dinilai berdasarkan niat. Jadi niat dan juga perkara yang dilaksanakan adalah penting. Kedua-dua yang perlu selari bertepatan dengan panduan Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Satu perkara lain yang boleh kita kutip daripada ayat 13 ini ialah manusia sebenarnya sering bersangka mereka yang telah diberikan kelebihan-kelebihan di dunia ini, mereka juga akan mendapat kelebihan di akhirat. Konon-kononnya mereka adalah merupakan manusia yang terpilih. Sebab itu ini adalah merupakan satu fahaman yang tidak tepat, kerana seperti yang dinyatakan tadi, sama ada kedua-dua perkara sama ada dilihat baik ataupun sebaliknya adalah dugaan daripada Allah Ta'ala, dan sebab itu kita kena ada pergantungan yang tidak berbelah bagi kepada Allah Ta'ala dalam sebarang situasi. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi apakah lagi yang akan berlaku kepada si kaya ini? Jadi pada ayat yang ke-37 barulah kita dapati sahabat kepada si kaya, ataupun kita boleh katakan sebagai si miskin, mula bercakap daripada ayat 34, ayat 35, ayat 36. Sahabat kepada si kaya ini diam aja, tak cakap apa pun.
dengar saja kata-kata si kaya, kehebatannya, harapan-harapannya yang menggunung tinggi, kata-kata yang dilihat sudah melampaui batas, tidak meletakkan keimanan yang tepat kepada Allah Ta'ala, sudah meminggirkan keimanan kepada hari akhirat. Jadi barulah pada ayat ke-37 ini sahabatnya si kaya ini mula berbicara. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Jadi perbualan ini seolah-olah macam perbualan santai. Masuk ke dalam kebun, mereka berdua ini berbual-bual sambil tu sahabat kepada si kaya ini ataupun si miskin ini yang beriman ini mulalah berbicara. Akafarta billadhi khalaqaka min turab. Kata si sahabat si kaya ini, ataupun kata sahabat yang beriman ini, adakah ataupun patutkah engkau kufur, akafarta, kufur kepada Allah Ta'ala yang telah menjadikan engkau dari sesuatu yang hina, iaitu turab, tanah, sesuatu yang hina. Jadi sudah ada peringatan dan teguran rupa-rupanya daripada sahabat si kaya ini setelah mendengar satu daripada si kaya. Sebab itu dalam hal ini persoalan tentang persahabatan ini adalah satu persoalan yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Perlu ada sahabat yang boleh membimbing kita, sama ada ketika senang ataupun ketika sukar, supaya kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Jadi diberi peringatan untuk menyentuh jiwa ini, nak beritahu bahawa kita ni bukannya hebat sangat. Kita daripada turab, asal daripada tanah, Adam daripada tanah, keturunan Adam daripada tanah, kita manusia daripada tanah. Tanah ni tak ada nilai sebenarnya. Malah ianya dalam keadaan satu situasi, dalam keadaan yang tidak digemari dengan baunya, lumpur. Kenapa kita nak sombong? Kenapa kita nak takabur? Kenapa kita nak rasa diri itu hebat dan istimewa, sedangkan kita daripada turab? Dan teguran sahabat ini juga disambung lagi dengan ayat thumma min nutfatin, min nutfah. Kemudian kita ini juga dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada nutfah. Nutfah ini bermaksud air mani, pun sesuatu yang bersifat hina. Air mani ni kalau jatuh ke tanah, ayam pun tak patut, itik pun tak sudu. Jadi kenapa nak hidup berbangga diri? Kenapa nak merendahkan orang lain yang ditakdirkan ketika itu dalam keadaan yang lebih rendah darjatnya daripada kita? Jadi inilah menariknya yang Allah selitkan dalam kisah si pemilik dua kebun ini, dalam bentuk perbualan antara mereka berdua, dan dilihat di situ ada juga ruang untuk sahabat kepada si kaya ini memberi sedikit pengajaran. Dan diteruskan lagi, thumma sawwaka rajula. Kemudian ia membentukmu dengan sempurna sebagai seorang lelaki, seorang manusia. Jadi insaflah tuan-tuan, puan-puan, insaflah wahai saya sendiri sebagai yang bercakap soal perkara ini. Insaflah semua manusia. Siapa kita? Adakah kita hendak mendabik dada seperti si kaya yang memiliki dua kebun ini, malah sampai ke tahap yang melampaui batas menyentuh soal akidah, ataupun kita nak menjadi seorang yang beriman kepada Allah SWT?
Dan kata-kata sahabat si kaya ini masih lagi diteruskan dengan satu ungkapan yang cukup mendalam, menusuk kalbu. Katanya, lakinna huwallahu rabbi. Di sini menggunakan perkataan membawa maksud, tetapi aku sendiri percaya dan yakin dengan sepenuhnya bahawa dialah Allah, Tuhanku. Nampak begitu beradab sekali sahabat yang beriman ini berbicara dengan sahabatnya si kaya yang sudah sombong, riak, takabur, dengan mengatakan bahawa Allah itu Tuhanku. Boleh sahaja sahabat ini berkata Allah itu Tuhan kamu, tapi nampak macam kurang ajar sikit bicaranya. Tetapi dengan nada yang cukup beradab dan lemah lembut, itulah yang diajar oleh Ta'ala dalam hal berbicara dan berkomunikasi. Nak dia ungkapkan dengan mengatakan Allah itu Tuhanku, supaya sahabat yang sekali tadi ini akan mula menyedari kesilapannya. Kalaulah Allah itu Tuhan dia, maka Allah juga adalah Tuhanku. Supaya berfikir sejenak. Jadi dakwah dengan konsep mengajak orang berfikir ini merupakan salah satu bentuk atau pendekatan yang telah dilaksanakan oleh para anbiya, termasuk Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Ibrahim AS dan lain-lain. Ditunjukkan kepada kita juga pendekatan ini melalui kisah mereka berdua, dua sahabat ini, si kaya dan juga si miskin. Dan kata si miskin ini yang beriman, wala usyriku bi rabbi ahada. Kalau Allah lah Tuhanku sesungguh-sungguhnya, maka aku tidak akan mensyirikkan Tuhanku dengan sesuatu pun, kata si miskin yang beriman ini. Bila menggunakan perkataan wala usyriku, maknanya sahabatnya tadi telah pun melakukan sesuatu yang melampaui batas, iaitu sudah ada riak yang melampaui batas, riak yang membawa kepada syirik, syirik yang telah dinyatakan oleh Imam As-Sanusi tadi, iaitu syirik asbab. Semua kita yang buat, kekayaan kita yang usahakan, kesenangan daripada tangan kita, kesihatan saya yang jaga, kelapangan hidup saya yang aturkan, keremajaan saya yang aturkan. Ini awas, hati-hati apabila kita menyentuh hal-hal ini. Dan inilah panduan yang diberikan oleh Allah Ta'ala melalui kisah si miskin dan si kaya dan juga si miskin, ataupun kisah pemilik dua kebun. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Sebab itu di sini ada penegasan huwallahu rabbi. Nak tunjukkan inilah iman si miskin, sahabat kepada si kaya tadi. Huwallahu rabbi. Dan diperincikan dengan menafikan perlakuan syirik sama sekali berbanding dengan sahabatnya. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan si miskin yang beriman tadi meneruskan bicaranya dengan kata walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Diajar kepada sahabatnya yang si kaya dengan kata, sepatutnya engkau bila masuk ke kebunmu kamu kata Masya Allah. Kata yang itu sepatutnya, ya. Sebab kamu dah diberikan nikmat, kamu telah diberikan kekayaan kebun, kamu telah diberikan kesenangan harta, kamu kena sebut Masya Allah. Dan
kena nyatakan juga la quwwata illa billah, tidak ada sebarang kekuatan melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah satu proses tarbiyah adab yang dikongsikan oleh si miskin yang beriman kepada si kaya yang kufur nikmat ataupun syirik asbab dan sebagainya. Dan tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tertarik dengan hal ini, penggunaan ungkapan Masya Allah, ya. Kita kadang-kadang mungkin dapat perhatikan di TV beberapa rancangan drama, ya, ungkapan-ungkapan ini, tetapi sebagainya salah guna, ya. Contohnya apabila hal-hal yang tak baik, kita gunakan ungkapan Masya Allah. Contohnya, Masya Allah, engkau buat apa ni, ya, tak elok ni. Dan kita juga menggunakan perkataan untuk kehebatan, menggunakan Subhanallah. Subhanallah, hebatnya budak tu, ya. Tetapi yang sebenar-benarnya, untuk yang berbentuk nikmat ini, kita meletakkan ungkapan Masya Allah. Contoh yang terkandung dalam 39 ni. Masuk dalam kebun yang hebat, subur, menghijau, luas, Masya Allah. Satu kejayaan dicapai dalam sesuatu perkara, Masya Allah, berjayanya, pandainya. Itu yang diajar oleh Allah Ta'ala melalui kisah ini, untuk menggunakan ungkapan-ungkapan ini pada situasi yang betul. Maka bila kita nak guna ungkapan Subhanallah, Subhanallah ini kita gunakan pada ungkapan-ungkapan yang agak luar biasa, ya. Contohnya apabila disebut dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, ketika itu hadis ini adalah hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang maksudnya, satu hari aku berjunub dan ternampak Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat, lantas aku menjauhi mereka dan pulang untuk mandi junub. Setelah itu aku datang menemui Rasulullah. Rasulullah bersabda, wahai Abu Hurairah, mengapa engkau melarikan diri ketika ternampak kami? Abu Hurairah jawab, wahai Rasulullah, aku ketika itu kotor, berjunub, aku tidak selesa untuk bertemu kalian. Rasulullah berkata, Subhanallah. Rasulullah menggunakan ungkapan Subhanallah. Subhanallah, sesungguhnya mukmin tidak najis. Itu cara penggunaan kalimat Subhanallah bagi perkara-perkara yang cukup luar biasa, untuk sesuatu yang cukup luar biasa. Tetapi kadang-kadang ada juga satu ketika kita diajar untuk, apabila terlihat sesuatu yang amat menarik, kekaguman itu datangnya daripada Allah Ta'ala, kita diharuskan juga untuk mengucapkan Subhanallah. Maha suci Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, marilah kita sama-sama menghayati penggunaan ungkapan-ungkapan ini pada situasi-situasi yang tepat, insya-Allah. Dan si miskin mukmin ini masih lagi meneruskan bicaranya dengan kata, in tarani ana aqalla minka mala wa walada. Kalau engkau memandangku sangat kurang tentang harta dan anak berbanding denganmu, itu tak ada masalah, tak ada isu, ya, kata si miskin ini. Sebab barangkali ataupun mudah-mudahan, dalam ayat ke-40, fa'asa rabbi ayyutiyani khaira min jannatika, mudah-mudahan Allah memberiku lebih baik daripada apa yang Allah beri kepada kamu, iaitu kebun-kebun yang hebat. Ataupun mungkin wa yursilu 'alaiha husbana minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Dan aku juga bimbang dia akan menimpakannya dengan bala bencana dari langit,
sehingga menjadilah kebunmu itu tanah yang licin tandus. Sebab ini adalah kembali kepada kekuasaan Allah Ta'ala untuk jadikan itu ataupun ini. Sebab itu harusnya kita meletakkan tingkah laku amalan kita dalam hal ini ialah meletakkan keimanan kepada Allah SWT, iaitu sentiasa bermuhasabah, sentiasa sedar diri siapa kita, manusia. Siapa kita dicipta daripada sesuatu yang hina. Oleh itu kita kena lazimi diri untuk meletakkan zikir Masya Allah, untuk meletakkan zikir la quwwata illa billah, untuk kita sentiasa mengharapkan yang terbaik dari Allah Ta'ala, bukannya riya, takabur, kufur, ataupun melakukan sesuatu yang lebih buruk, iaitu syirik. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan ataupun kita juga mungkin Allah boleh jadikan kebun yang hebat itu akhirnya kering, ditelan bumi. Jadi hilang segala-galanya. Tidak ada apa-apa yang kita nak boleh kita buat. Dan pada ayat yang ke-42 memang ditakdirkan kebun si kayu ini habis, musnah. Wa uhayta bi thamarihi, ditakdirkan akhirnya kebun yang hebat, hijau, banyak hasilnya, kaya, si kaya, menjadikan si kaya ini mewah, ditakdirkan kebun itu habis musnah. Maka barulah si kaya ini fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, barulah dia menyesal, membalik-balikkan kedua tapak tangan ni isyarat kepada menyesal. Apa nak buat terhadap segala yang telah dia usahakan. Dan dia pula mula berkata si kaya ni, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, alangkah baiknya kalau aku tidak sekutukanmu ya Allah sesuatu pun dengan Tuhanku. Barulah insaf, barulah sedar. Jadi tuan-tuan, keinsafan boleh berlaku pertama melalui nasihat, teguran. Kalau tak berlaku juga, barangkali nasihat boleh berlaku melalui sesuatu musibah, seperti musibah yang berlaku kepada si kaya ini, kebun-kebunnya habis musnah. Jadi tuan-tuan nak pilih keinsafan yang macam mana? Keinsafan yang cara lembut, melalui teguran-teguran yang indah, baik-baik, ataupun keinsafan yang muncul setelah kita menerima musibah, wal-iyazubillah. Jadi marilah kita dalam keadaan kita tenang ini, kita harmoni ini, kita masih diberikan nasihat-nasihat yang baik, kita masih diberikan teguran, kita masih diberikan kata-kata yang memotivasikan kita, sama ada daripada ayat-ayat Allah Ta'ala ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sama daripada orang yang alim ataupun sebaliknya. Kita rebutlah peluang-peluang ini untuk kita insaf, berbanding insaf setelah diberikan musibah. Itu yang dikatakan dalam peribahasa Melayu, menyesal dahulu pendapatan. Inilah dia. Kalau kita menerima nasihat-nasihat ini, itu dikatakan menyesal dahulu pendapatan. Tapi kalau kita nak insaf selepas diberikan musibah, menyesal kemudian, tak ada gunalah. Sebab semuanya telah hilang. Dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu yang dikatakan tadi, pergantungan kepada Allah Ta'ala. Sebab lain-lain selain Allah Ta'ala itu tidak boleh bantu kita, tidak boleh membela kita. Contoh musibah yang ada pada hari ini, seperti pandemik COVID-19, ataupun musibah-musibah yang berbentuk bencana alam, siapa nak tolong? Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
untuk kita sentiasa insaf, sebab Allah telah beritahu dalam Al-Quran, kemusnahan yang berlaku di atas muka bumi ini adalah bukannya kezaliman daripada Allah, malah ini datang daripada tangan-tangan manusia yang zalim. Dan kita juga diberi peringatan pada penghujung kisah ini, iaitu hunalikal walayatu lillahil haqq, kekuasaan memberi pertolongan hanya tertentu bagi Allah SWT, dan Allah itu khairun thawaba wa khairun uqba, iaitu sebaik-baik pemberi kesudahan dan sebaik-baik memberi penghujung ataupun nokta kehidupan yang berbahagi kepada hamba-hambanya yang taat. Yang ini yang kita nak. Sama ada kita dalam keadaan terbaik ataupun kurang baik, sentiasalah bergantung dan meletakkan keimanan yang betul kepada Allah SWT, agar semuanya dicatat dengan amalan yang baik sebagai bekalan untuk hari akhirat, yang ianya diawali dengan keikhlasan, disusuli dengan amal yang soleh, dan diakhiri dengan tawakal yang tertinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, sekarang itu dahulu perkongsian kita bagi ayat surah Al-Kahfi ayat 35 hingga 44, iaitu adalah membicarakan soal kisah si kaya dan si miskin, ataupun mungkin dengan nama lain, kisah si pemilik dua kebun. Jadi antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ini ialah, yang pertama sekali, tentulah al-aqidah kita kena baiki. Kekayaan nak macam dialog Piramli pula, ya. Dalam tajuk filmnya Ahmad Al-Bab, kekayaan, kesenangan, bukannya datang daripada bapa, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pengajaran. Pengajaran yang lain yang kita boleh ambil ialah kita mestilah ada pendamping, kita mesti ada sahabat, kita mesti ada rakan yang sebenar, sebagai rakan yang fungsinya untuk menasihati kita agar kita sentiasa bergerak di landasan yang betul. Bila terpesong, sahabat boleh betulkan. Sahabat inilah kita kena cari, dan kita tak boleh sentiasa bergantung kepada sahabat seperti itu sahaja. Kita kena menjadi seperti sahabat yang baik itu juga, supaya kita menjadi tempat pergantungan untuk mereka yang lain, supaya mendapat panduan dalam kehidupan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup bersahabat ini adalah penting, sebab sahabatlah juga adalah merupakan cerminan kepada kita diri sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi pengajaran yang akhir ialah sentiasalah meletakkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah penaung kita yang hak, adalah penolong kita yang hak, adalah pemberi muktamad yang hak kepada kita, bukannya hasil tangan usaha kita semata-mata. Itu juga adalah berkait dengan satu fahaman yang silap dan salah, iaitu disebut sebagai fahaman Jabariyah. Jadi hati-hati tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, agar kita ini tetap kekal dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, supaya kita selamat di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Jadi marilah kita sama-sama susuli dengan doa khatam Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagi warga IPG Kampung Sion,
sila daftar kehadiran di pautan yang disediakan untuk daftar SPL KPM yang telah disediakan oleh unit LDP, dan untuk itu terima kasih kepada JPL dan juga LDP. Dan yang baik itu daripada Allah Ta'ala, dan salah silap kami mohon maaf zahir dan batin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.